Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kelimpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tak mampu kita ucapkan banyaknya. Dan terutama nikmat yang besar, iaitu nikmat diberikan kepada kita hidup, di mana hidup ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup ni adalah kepunyaan Allah dan kita hanya diberi hidup dan bukan memiliki hidup. Jadi hidup kita ni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena hayati dan fahami benar-benar konsep, iaitu yang diberi kepada kita ni hidup oleh Allah, yang sebenar-benarnya semua yang ada Allah nyatakan. Setiap jiwa-jiwa yang hidup itu semuanya menunjukkan Allah yang esa, tetap satu juga, ya. Jadi itulah, kalau kita tak menilai ataupun kita tak membawa dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang berlaku, contohnya lah, kita kata kita cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah tu menyebabkan kita hanya ingat kepada dia. Tetapi ia tu belum lagi sempurna selagi tidak diuji lagi. Tidak diuji. Kesempurnaan tu tadi, mana kita cinta kepada Allah, boleh kita cakap betul dalam hidup. Tapi yang paling hebat tu nanti diuji. Diuji, contohnya apa yang kita paling sayang kat dunia. Memang kita kata kita sayang, cinta pada Allah, tapi ada sesuatu yang selepas tu ada yang kita sayang lain. Kita tak sedar kadang-kadang. Ya, contohnya misal katalah kita cinta dengan makhluk tu, ataupun cinta sangat pada ibu kita ke, ayah kita ke, siapa-siapa yang kita cinta lah. Kita dah bersama dengan ibu kita dah 30 tahun, 40 tahun kan. Maknanya berkasih sayang dengan ibu kita, tiba dicabut nyawa dia, ibu kita kan, macam mana rasa kita, semangat kita hilang ke tak? Ya, memang hilang. Ya, tapi hati tu dengan Allah tetap berlawan. Sebab berlawan antara dua cinta tadi. Itu nak diolahkan tu. Itu maknanya Allah tu seolah-olah Nabi Ibrahim, engkau cinta anak engkau kan? Atau cinta aku? Ibarat gitu. Anak tu anak satu-satunya anak yang dia berapa lama kahwin tak dapat anak, kan? Tiba dapat anak tu nak disuruh sembelih. Cinta aku atau cinta anak? Jadi keadaan tu memang, ya, kita cakap tu keadaan memang senang kan, mudah. Tapi yang menanggung yang tapi Nabi Ibrahim tadi, walaupun dalam keadaan berat tu tadi, nak menyembelih anak dia tadi, berat tu tadi, tapi tetap harungi juga. Ini semua ada hikmah dia. Ya Allah, apa yang kau suruh semuanya sempurna. Apa yang kau suruh mesti ada. Aku berat ke tak berat ke, aku menanggung, aku tetap kena berat dia nak menanggung sembelih anak dia kan. Kita baru betul lah, kereta baru calar sikit kita dah, ya. Kereta kita buka pintu rumah je pagi-pagi, tengok tayar kereta orang dah cabut satu. Sakitnya hati tadi kan. Itu belum, maknanya
sekadar benda biasa kan. Tu pun tergugat. Ni apa lagi makhluk yang dicintai anak. Cinta, kita pun cinta anak-anak kan, mak ke ataupun apa, siapa-siapa yang kita cinta lah. Diminta oleh Allah, lepaskan. Kalau betul-betul kau asli cinta pada aku, sanggup bila dia lepaskan, kau boleh lawan tu apa. Tak? Jadi Allah tu nilaikan itu Nabi Ibrahim lulus. Jadi kita ni tengoklah bagaimana nanti mak yang kita sayang, ayah yang kita sayang kan, bila dicabut nyawa ataupun kita tercabut nyawa dulu, macam mana perasaan kita? Semua yang kita milik kita ada. Itu baru betul-betul ujian tu tadi, nak tengok hati kita macam mana. Ya. Macam Latif pengalaman dia dengan isteri dulu kan, macam mana mula-mula menanggung keadaan dia macam mana. Hati tu apa, kita harapkan dia kan hancur tu kan, rasa ni pasal dah lama dia dah tak terasa mula-mula tu tadi. Macam mana perasaan ni, kita betul-betul cinta dengan dia kan, tiba-tiba jodoh tu tak panjang lah, senang cerita kan. Keadaan tu pula kita tak terjangkau, boleh terjadi dengan begitu cepat kan. Tu hanya orang yang mengalami tu yang merasa. Kesudahan tu nanti baru datang kemanisan kan, baru rasanya Allah nak bagi yang lebih baik. Tu tadi. Jadi kita tak tahu hikmah daripada Allah SWT. Itu maka tu diuji. Kalau kita ni tak dibiarkan oleh Allah untuk mengatakan aku percaya pada kau, aku beriman, aku yakin, aku cinta pada kau, bukan boleh. Allah tu dia akan try kita. Bukan Allah tu nak bagi kita takut-takut kan. Dia try tu untuk nak naikkan taraf keimanan kita. Betul tak? Daripada satu naik sikit lagi, naik. Dia juga yang bagi kekuatan. Dia tahu kita mampu menghadapi. Tapi waktu menghadapi yang pertama tu, yang nak diolahkan tu tadi, kalau tak betul-betul melenting jugalah. Tapi dalam melenting tu kita tetap, ya Allah, ni semua ada hikmah, ya Allah, ya Allah. Aku harapkan kau betul-betul yang boleh bagi menanggung, mampu ketahanan ni, ya Allah. Tak? Sebab ujian yang kau bagi ni hanya kau yang juga yang boleh selesaikan, ya Allah. Bukan aku bukan kekuatan aku yang boleh. Aku tak ada apa-apa, la haula. Dia lawan dalam keadaan tangisan, dalam keadaan berlawan benda tu, dia tetap Allah dulu. Allah menang. Allah buat ni semua cantik. Nadi ke mana? Sabar dia berlawan. Tengoklah. Tak? Sebulan ke 2 bulan ke tengok kan. Last sekali bila tarikh nak disembelih tu, tiba Allah tukarkan. Punya lega hati macam mana tu. Kan? Cumanya Allah nak uji tu nak, tapi Allah tukarkan kibas, anak tu masih, ya Allah, macam mana dia punya bertambahkah kasih lagi pada Allah. Dan kita tengok kehidupan kita. Bila kita nanti sesuatu yang kita cinta diambil oleh Allah Ta'ala, baru kita tahu cinta kita dengan Allah Ta'ala tu sejauh mana. Ni kita cinta Allah, kita kenal Allah, kenal dia lagi cinta kita. Tiba ada lagi makhluk yang kita cinta. Mak ke ayah kita dicabut nyawa dia oleh Allah. Hati kita macam mana mula-mula tu. Lemah long lay orang kata kan. Ke? Tapi tetap juga kita teguhkan hati kita, sebab kita ada belajar mengenal diri, mengenal Allah. Kita tetap ini semua inna lillahi wa inna ilaihi semua datang daripada Engkau, ya Allah. Sebelum ni aku pun belum disebut ada lagi pun. Ya. Bila ni ada, ni semua hak Engkau, ya Allah. Teguhkanlah hati aku, sabar supaya aku sabar, ya Allah. Kan? Selama ni aku tak ada disebut apa-apa pun. Jadi bila ada ni semua menunjukkan engkau nak ambil balik tu semua hak Engkau, ya Allah. Dia olahkan di situ. Dia nak bagi tenang jiwa dia kan, dia kena olahkan kepada Allah balik. Kalau tidak betul-betul, macam Latif kena ujian tu, kalau tak betul-betul
Ras nonggeng. Ha. Nonggeng cakap seorang-seorang ni. Ya. Ya. Kita bercinta, kita sayang. Kalau belum lagi kita sayang pada makhluk tu, tak apa dia pergi tu kita tak ada terasa, ada rasa sikit je lah. Tapi dah kita cinta pada makhluk selain Allah lah. Itu Allah uji. Kau cinta aku ke atau? Masa cinta tu ada masuk sikit pada pada Allah pun lah. Jadi Allah nak tengok mana yang lebih tu. Bukan makna kita cinta Allah, kita tak cinta, tak boleh cinta dengan makhluk. Bukan. Jangan melebihi. Mesti Allah tu kenala. Maka tu Allah uji. Baru kita tahu, ya Allah, sasau juga aku bila ibu aku, ayah aku meninggal, sasau. Kejap lah. Tapi kita olah kan. Ya Allah, barang kau tu bagi titipkan kejap dekat aku sayang tu, aku dah lupa sayang pada kau yang asal ni kan. Ya Allah, teguhkanlah hati aku ya Allah, supaya aku betul-betul cinta kepada kau lebih daripada yang lain ya Allah. Terima kasih kau uji aku ya Allah, baru aku tahu nilai diri aku. Tak? Kita tahulah nilai dia. Maknanya kita boleh lebihkan kepada Allah. Tak? Tapi berlawan tu dia bukan boleh, maknanya nama pun ujian kan. Dia berlawan lah. Mula-mula tu kena tu. Tanya Latif lah macam mana dia punya berlawan tu. Cinta makhluk dengan cinta tu kan. Rasa. Kejap dia on sini, kejap dia on sini pula. Kejap dia on Allah Ta'ala, kejap dia berlawan. Lama-lama lawan kita teguhkan lagi, teguh. Engkau ya Allah, tolong ya Allah. Ni semua barang binasa ya Allah. Engkau yang kekal ya Allah. Jangan aku bagi berpaling. Biar kau ambil apa pun nak benda yang aku sayang yang lain, jadi kau tu jangan hilang daripada diri aku ya Allah. Tak boleh ada dua wujud sayang dalam diri pun. Tapi kita kena faham, bila kita sayang tadi Allah, maknanya merangkumi. Kita sayang mak, sayang bapa, sayang anak, sayang isteri. Itu merangkumi semua, termasuk terbahagian daripada sayang Allah juga sebenarnya. Tapi kalau kita tak dapat cinta kepada Allah dulu, dia akan pergi kepada makhluk lebih. Ya. Kalau sebutkan tadi apa, lumba motor, lumba kereta ke, wah, semangat dia, berapa tiket pun boleh bayar. Tengah-tengah panas buta pun tunggu. Kereta tu lalu depan kejap lepas tu dia jauh dah. Tak, syok juga. Dengar bunyi pun syok. Kan? Tu tadi. Tu orang kata dah masuk dalam hati tadi. Kan? Tu lepas tu kita nak Allah tu tadi nak letak kat mana kan? Tak ada tempat lain. Mana kita dah masukkan full tadi kepada makhluk. Cinta ni sikit, cinta ni sikit, cinta ni sikit. Lama mak Allah tu mana? Sikit sangat. Kan? Itu yang bila kita wafat tu baru kita sedar, ya Allah. Kita tinggalkan ni, kita sedih, kita tinggalkan tu sedih. Tu. Itu bahasa Rasulullah kata, matikan diri sebelum datang mati. Supaya apa? Nanti bila datang mati yang betul tu, kita dah adalah basic menghadapinya. Kalau tidak nanti terkejut. Mana? Bangun mana isteri aku? Anak aku mana? Mana saudara kawan aku? Mana? Kita dah duduk dalam barzah, alam barzah kan? Tapi kalau kita dah mati kan, biasa matikan diri, latih la ilaha illallah, mati. Maknanya yang wujud hanya Allah. Jadi kita tak letakkan cinta betul-betul kepada siapa pun. Kita tahu barang ni barang tajaliat Allah je, yang kekal hanya. Jadi kita bila terlepas, kita tak ada rasa nak. Tapi kalau ada cinta tu dah masuk kuat sangat kepada apa, bukan tak boleh cinta pada mak, boleh, tapi jangan terlampau kuat sangat sampai kita tak boleh terima kenyataan mak kita dah meninggal. Sayyidina Umar kan pernah kena. Dia dengar Rasulullah wafat kan, lepas tu dia tak boleh terima, dia sayang betul Rasulullah. Dia ambil pedang, siapa bilang Muhammad wafat, aku tabas batang leher dia. Takutlah orang, diam, tak cakap apa benda. Abu Bakar yang datang tenang. Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya dia tu Muhammad tu seorang rasul. Apabila mati beberapa orang rasul, kita nak berpaling, tak menyembah kepada Allah, kita nak berpaling. Wah, Umar dengar tu senyap. Siapa yang menyembah kepada Muhammad, Muhammad wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah tu kekal abadi.
Abu Bakar mantap kan. Tapi Umar punya pendirian, dia boleh terima walaupun macam keras pun, tapi dia tetap tahu Rasulullah tu tetap masih hidup. Sebab dia ada dalam di hati orang yang cinta. Dan dia akan syafaat dia hidup dan wafat Rasulullah tetap ada syafaat. Dia manusia pilihan Allah kan. Sedangkan orang berjihad di jalan Allah pun jangan dibilang mati, Allah Ta'ala kata. Apatah lagi Rasulullah kan. Tentu. Lagi bapak segala jihad dia buat. Jadi perhatikan dalam diri kita. Tengok apa benda yang kita kat dunia ni selain daripada Allah, apa yang kita cinta. Ada kadang-kadang jangan sampai kita dah mati baru kita nak baru kita tahu nak nilai kita. Masa hidup ni kita nilai. Kalau dia tu dah tak ada macam mana. Tiba-tiba anak yang kita sayang diambil Allah Ta'ala. Contoh kan, bersedia tak kita dengan Allah? Itu kata tadi. Kita kena tahu itu barang-barang yang semua Allah jadikan, kita kena tahu itu bersifat, maknanya tidak kekal. Sekadar dia menunjukkan keesaan Allah, mentajalikan Allah Ta'ala punya zat sifat dia tadi. Perangai itu tadi kan. Jadi perangai apa? Ada cinta, ada perangai apa lagi? Kekayaan, perangai apa lagi? Dalam perangai-perangai ada sifat pengasih, penyayang kan. Dalam diri kita. Kita tengok sejauh mana kita sifat tu tadi kita olahkan supaya kita duduk kat zat tadi. Maknanya kita tahu sifat tu mesti ala tuju dia mana mesti pada zat. Di situ kita nak dudukkan kat zat tu supaya kita tahu sifat ni tetap akan pulang kepada, kerana dia hanya mentajalikan zat tu tadi, tak lain. Tak ada diri kita semua tu. Dia kata zat, sifat, asma, af'al dia belaka. Apa yang kita tengok bentuk-bentuk af'al tu semua dia membentukkan. Jadi tak lain yang kita nampak melainkan di af'al dia. Af'al ni kalau kita masa kata kita asyik kepada af'al bentuk tu, wajah tu, kita boleh jadikan kita hayal juga. Bukan hayal macam mana, dia pergi daripada af'al tu, dari asma af'al dia akan pergi sifat. Sifat tu adalah merasai, maknanya dia tak nampak dah. Kalau dia naik ke gunung, nampak indah atas gunung tadi, dia tengok kat bawah, bawah pun indah. Jadi dia cari jalan sebenarnya yang indah tu apa. Sentiasa kita memandang setiap wajah-wajah yang ada adalah wajah. Bukanlah makna atas gunung tu wajah Allah, bukan. Kita olahkan, dia menjadikan keindah kerana yang kita pandang. Jadi kita bukan nampak keindahan gunung, tapi yang menjadikan keindahan tu tadi. Menyebabkan kita tenang. Baru kita tahu kat mana pun fa aina ma tuwallu fasama wajhul, kita akan nampak wajah. Nanti saya kata tadi. Nanti bila dia bagi ujian yang kita ada sayang kepada makhluk, nanti macam mana kita boleh olahkan tak? Tu. Jadi alhamdulillah bila kita ada pelajaran ni, sedikit sebanyak sekurang-kurangnya kita boleh olahkan. Dia tak adalah menonggeng, peras menonggeng sangat. Dia menjadi macam sawan kita ada. Kan? Sekurang-kurangnya dia ada pertahanan, iaitu Allah, ya Allah tolong kuatkan aku ya Allah. Itulah ibu yang aku sayang, ayah aku sayang ya Allah. Susah nak terima mula-mula ni ya Allah, tapi ni semua hak Engkau ya Allah. Kau lebih tahu semua yang hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti akan mati, maut bakal yang binasa ya Allah. Apapun ini tidak ada bersifat itu kekal melainkan Kau ya Allah. Tolonglah Allah, jangan biarkan aku ni berpisah dengan Kau sentiasa. Tinggikan lagi kita punya makam cinta dengan Allah. Diujilah kita dengan kita. Orang yang kita sayang, baru kita tahu. Tapi kalau kita sendiri tak cinta kepada Allah, dia tak akan bagi ujian tu. Dia bagi yang lain dulu untuk kita mencari jalan pelajaran untuk ke arah ni dulu. Macam SPM, sebelum nak ambil SPM kan tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 3, tingkatan 4 kan. Baru layak. Tapi kalau tak ambil apa ni, dia punya apa? Uji kaji itu tadi, macam mana kita nak jawapan? Sini. Mak dia. Mak.
Mak dekat rumah, ya? Ya. Aziz ada? Alhamdulillah. Dia dengan siapa? Hakim? Oh, Hakim. Adik saya. Adik saya. Dia anak buah saya, anak dia pun ikut tu, anak dia sekolah pondok. Ya, Hafiz orang lagi tu. Ni pun nak Hafiz juga ni. Yang tu dah syahadah. Jadi alhamdulillah bila kita dapat memahami konsep ni tadi, kita bersiap sedia untuk kita tidak akan kekal. Yang kekal hanya Allah. Apa pun yang Allah jadikan tidak akan melainkan Allah yang kekal. Jadi dia apa pun dia tajalikan, ibu ke ayah ke apa benda yang kita sayang, maka kita akan jangan melampaui sangat. Sekadarnya aja. Ya. Kalau over sangat nanti sampaikan kita tak boleh kontrol diri kita bila dia Allah ambil tu kan. Allah uji kan. Jadi kita bila ada ni kita akan kawal, ya Allah, tolonglah ya Allah, tetapkan teguhkan hati aku dengan Kau ya Allah. Ini bapa aku, ini ibu aku sayang kan. Ni kuatkanlah ya Allah. Sini kau. Okey, apa? Zik. Biaya dulu sikit. Okey. Jadi inilah saya nak bagi tahu hari ini, maknanya olahkan. Nampak tajuk dia ni sikit dia. Maknanya nilai untuk maknanya nak tahu diri kita ni, tingkatan cinta kita kepada Allah tu tadi, dia ada bertingkat-tingkat. Jadi tingkatan yang paling tinggi apabila kita cinta kepada Allah betul-betul, apa yang kita cinta kat dunia ni dengan makhluk dia. Ya. Contoh saya cakap tadi yang senang, ibu atau ayah atau siapa-siapa yang kita sayang, guru ke apa kan, bila dia ambil Allah Ta'ala macam mana. Saya normal kan sampai aku pancung sampai cakap Rasulullah kan, dia cinta betul pada Rasulullah kan. Tapi bila dia bagi tahu barang yang kekal hanya Allah, kata Allah. Ya, semua nabi-nabi pun dulu akan wafat. Kan? Semua kita mak bapak akan wafat. Kita pun akan wafat. Siapa pun yang kita sayang kawah, melainkan yang tetap. Itu nak tengok diri kita macam mana bila kena tu. Bila dia belum kena, dia kita sekadar kata cinta sayang betul, tapi belum lagi dia uji. Tapi kalau dah diuji, kita tetap lawan. Ali kamu suruh sembelih anak, aku susah nak dapat anak. Bila dapat anak, itu yang satu-satunya aku sayang. Lama tunggu, Allah suruh sembelih anak. Allah tahu aku sayang. Ya. Tapi sebabkan dia kenal diri, kenal Allah, ini surah Allah, aku mesti buat. Anak aku ni hak Allah, aku ni amanah jaga. Ya. Tu. Jadi barang yang ada ni semua ya Allah tajalikan. Yang kekal tu hanya Allah. Jangan kita ingat barang yang tu kekal sampai bila tak. Jadi olahkan dalam kehidupan kita supaya kita terus berada di dalam dia uji pun kita dah automatik, kita sentiasa dengan Allah. Cuma dia bergoyang sikit lah. Kena uji kan macam kapal kena ombak. Bergoyang, mana boleh tak goyang. Tipu lah. Ya. Tetap bergoyangnya. Tapi walau bergoyang, kita tak sampai junam karam. Tak. Kita tetap kontrol diri kita untuk steady kan balik. Allah. Kita steady balik. Ya Allah. Ini semua engkau punya pentadbiran. Dan juga pentakdir. Takbir dan takdirmu belaka ya Allah. Tolong ya Allah bagi aku faham, biar aku teguh duduk di sini ya Allah. Tu jadi bila kita mengalaminya tadi, kita akan bertambah kuat. Tadi ada masalah. Kita sayang orang yang kita sayang, tiba-tiba jadi hal. Kita dah 20 tahun, 25 tahun berkasih sayang kan, tiba-tiba jadi hal. Semua keluar. Tapi masih bercinta dulu, tak jadi hal, boleh. Tapi bila dah jadi hal, semua keluar. Disimpan rupanya berapa lama dulu punya, tak elok-elok dia keluarkan semua. Kita pun tak faham apa hal kau tak cakapkan daripada dulu. Bila jadi hal sikit ni baru kau nak
Bila datang hati panas tu kan, terasa macam cinta tu dipermain-mainkan dia. Benarnya engkau, tapi masih ada cinta tu. Kentut apa benda ke, engkau maki hamun dia apa benda pun dia tak terfikir yang kita ni marah dia. Betul tak? Tapi bila dia dah jadi cinta tu dah mana dia dah retak, orang kata retak kan, hati tu dah retak, ada sesuatu yang tak kena, mula dia ungkit yang kentut tu busuk, macam-macam dia cerita. Dia ungkit. Jadi itu ujian. Itu ujian. Dia dah tenggelam dalam cinta 20 tahun. Tiba-tiba retak sikit jadi dia cerita ungkitkan semua. Ya Allah. Jadi kita jangan. Biar orang yang tu yang kita cintai, biar dia itu kalau boleh dia buat, biar kita jangan. Kita kawal. Dia tak nak cinta kepada kita, dia dah rasa hati terusik, kita terus cinta. Kita terus sayang dia. Bukan senang. Allah uji sikit. Yang kita nak dia tak bagi. Biasa dia bagi, dia cinta, dia bagi. Sekali dia tak bagi, protes dengan kita kan. Protes. Tapi protes tu tadi kita kena olahkan. Ya Allah, kau tak bagi ni sebab penting ya Allah. Kalau kau bagi, aku jadi teruk. Ya Allah, kau ambil makhluk yang aku sayang. Kalau kau tak ambil, aku akan bertambah teruk perhubungan aku dengan kau. Dengan kau ambil orang yang aku sayang di muka bumi ni, aku bertambah cinta dengan kau. Jadi cantik Allah Ta'ala punya aturan. Kadang-kadang dia bagi tahu dulu. Akan jadi hal kau dengan gini-gini. Betul jadi hal. Memang ujian besar. Tu kan. Dia olahkan. Inilah pentingnya bila kita belajar mengenal diri, mengenal Allah. Setiap saat kita menghadapi masa yang depan kita yang kita tak tahu ni dengan Allah. Bukan dengan ilmu kita, bukan. Kita hanya belajar ilmu untuk letak yang kita pegang selalu doa. Jadi itu yang jadi kita semangat tu. Itu yang jadi kita kuat sebab kita Allah tu yang ke depan ibaratnya. Setiap saat ke depan kita ni. Sebab penuh dengan liku-liku. Penuh dengan benda yang kita tak tahu. Lautan yang sangat dalam, kita tak mampu nak duga apa akan jadi. Ya? Jadi bila dah terjadi, kita dah rasa kita dengan Allah, maka kita akan kuat. Siapa-siapa pun, Rasulullah pun gitu. Dia sentiasa dengan Allah. Dia tahu dah dia hadapi Rasulullah ni lebih berat lagi ujian-ujian. Kita tak mampu nak hadapi macam ujian yang Rasulullah dapat. Macam-macam. Jadi kita kecil ke besar jangan pandang, kita duduk aja dengan Allah. Kecil ke masalah kita kena dengan Allah. Jangan pandang kecil ni punya hal tak. Jangan kadang kecil tu kita tak lulus. Tapi kalau kita betul-betul dengan Allah, besar mana pun kita bolehlah lepas. Dan kita tak anggap remeh-temeh yang kecil tu. Sebab kita tahu kecil atau besar Allah yang menyelesaikan. Jadi kita setiap diri kita ni, orang yang kenal diri, kenal Allah, pasti akan diuji ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dah pasti, dah tentu aku uji orang yang kenal aku, kenal diri, kenal aku. Dia kenal maknanya dia tu pasti aku uji. Bukan Allah tu nak nyanyi, bukan. Dia makna uji tanda nak naik tingkatan. Kalau SRP tu ujian dia tak sampai, macam mana kau nak naik? Ya. Jadi dia uji SRP. Lulus naik tingkatan 4, tingkatan 5, uji lagi. Sebab kau belajar tingkatan 4, tingkatan 5, uji. Lepas tu uji lagi sijil ke, uji lagi apa? Diploma, uji lagi apa? Master, uji lagi apa? PhD. Lagi kau tahu lagi. Tapi Allah ni sayang. Dia sebelum tu dia akan bagi kemampuan kita untuk menghadapi SPM. Dia bagi dulu kekuatan SPM, baru dia bagi uji. Ya, dia tak akan bagi yang kita tak mampu. Punya sayang Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah. Jadi kalau dia tak bagi kita kekuatan, nyanyilah kita. Tapi Allah tu sayang. Dah pasti dia bagi kita kekuatan untuk kita menang. Cerita mula-mula Haji Abu Sama.
ceritakan macam mana mula-mula arwah tu tadi, isteri tercinta meninggal macam mana. Rasa mula-mula tu, cuba Haji ceritakan sikit. Kan? Kita memang Allah kita sebut betul. Tapi bila orang yang kita kasih, isteri kita yang bersama kita lebih daripada 20 tahun, Allah cabut nyawa dia. Kan? Lemah, long life macam mana orang kata. Waktu mula-mula tu. Kan? Dapat tahu berita tu. Memang itu dia uji kita. Macam tu kita ingat Allah tu yang jadi kita. Allah bagi kekuatan kepada kita. Kerana Allah tahu dia tak nak bagi kita ni duka cita, rasa macam apa orang kata, tak boleh kontrol. Allah tak mau. Jadi Allah bagi sikit, lama-lama kita boleh terima dengan keadaan. Tapi mula-mula tu mestilah kena ombak. Mula-mula mestilah nak stay kan tu makan masa sikit. Kan? Macam mana nak tenangkan tadi, kena mana orang kena ombak dia tak ada goyang, mana ada pepatah kata mana apa, bergoyang pokok tu mesti ada angin. Mana dia tak goyang, mesti ada angin, mana ada yang mengenakan. Jadi Allah tu nak mengenakan tu supaya kita bertambah naik taraf. Dia bagi kita ujian sikit, takut, kekurangan buah-buahan, pertanian kita apa buat tak jadi, rumah terbakar, apa benda bentuk-bentuk yang kereta yang kita sayang, rumah yang kita apa hanyutkan air, macam-macam Allah Ta'ala kata di dalam ayat tu. Supaya Allah Ta'ala kata aku nak tengok siapa yang sah. Wa basyiris sabirin. Aku nak tengok siapa yang sah. Macam mana orang yang sabar? Allah Ta'ala kata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar dia sabar, dia tabah hati dia. Ini semua ya Allah rumah aku. Aku dulu mana ada rumah, lahir-lahir pun hidup pun tak ada, Engkau yang bagi. Tak ada apa benda. Jadi ini rumah Engkau yang Engkau punya ya Allah. Jadi aku redha ya Allah. Engkau dah ambil. Tapi hati aku dengan Kau jangan Kau ambil ya Allah. Wah, itu makna lu ulaika alaihim salawatun min rabbikum warah. Mereka ni lah orang yang mendapat rahmat. Ulaika humul mereka ni orang yang muhtadun, dapat petunjuk. Jadi setiap hidup kita ni gitu berlaku. Allah bagi skrip dia gitu. Skrip yang menimpa kepada manusia ni akan dikisahkan, ataupun bila dah dikisahkan dalam Quran, dia akan berlaku pada orang-orang yang tak ada dalam kisah tu. Sebab yang ada dalam kisah tu adalah yang besarnya. Jadi kita yang kecil-kecil ni yang sebelum ni merujuk kepada cerita yang lebih teruk. Macam Nabi Ayub contohlah. Seluruh anggota dia dimakan, dah tak ada benda ulat nak makan. Dia uji cukup-cukup oleh Allah. Satu apa pun dah tak ada ulat nak makan, bayang. Semua cabut dah. Daripada kaya raya tu, kerajaan dia besar kan, sampai tak ada apa dia seorang-seorang. Isteri dia pun keluar, tak sanggup. Isteri dia kata, abang kan Nabi, mintalah, mohonlah kepada Allah supaya sembuh. Tak maaf isteriku, Allah bagi aku 25 tahun dulu senang. Sekarang baru 20 tahun dia bagi aku malu nak minta. Bahaya. Padahal Nabi tu boleh minta kan, tapi dia menunggu Allah Ta'ala punya takbir dan takdir. Tu. Dia menunggu juga apa yang nak ditakbir oleh Allah pada dia, dan juga nak ditakdirkan apa keputusan dia. Dia tunggu dengan sabar, dengan apa kan, dia tunggu. Sudah apa dia cakap, Allah bagi tanda, ya Allah, ini semua anggota tubuh badanku semuanya tak ada apa, semua hak Engkau. Tapi hati aku cinta pada Engkau, janganlah Engkau ambil. Terus itu datang lulus lah.
Itu kat lulus tu tadi, bila kita pulangkan betul-betul kepada Allah, tauhidkan kepada Allah, cinta kepada Allah, luluslah. Tapi masih berkocak berlawan lagi, lawanlah dulu. Kejap Allah, kejap kita rasa diri, kejap tak puas hati, kejap puas hati, lawan dulu, tak apa. Sampai nanti dia tenang, baru kita rasa Allah je kan, steady lah balik. Nanti Allah bagi yang lain pula, tu nak naik lagi. Contoh yang tu 5, dia naikkan 6 lagi. Gitulah hidup kita ni tadi, ada tingkatan-tingkatan yang Allah dah, makam-makam yang Allah nak bagi. Daripada satu bab ke satu bab, antara kita sedar dengan tak sedar. Tapi para rasul, para nabi, para wali Allah, dia tahu makam-makam tu dia kena hadapi. Dia tahu. Macam kita, peringkat kita mungkin tak belajar kenal dia, kenal Allah, maknanya kita melanggar je. Ujian ke tak ujian pun kita tak faham. Teguran Allah ke, ujian ke, ataupun Allah nak bayar hukuman ke, tak semestinya sama. Kalau orang yang bukan Islam, maknanya dia kalau kena musibah, rumah terbakar ke, kebun dihangus ke, musibah apa kalau dia bukan orang yang Islam, dia tu sebagai Allah nak bayarkan. Di dunia dia bayar dulu sikit azab, supaya nanti dekat sana, nanti akhirat dia duduk kekal abad. Itu bagi orang yang tak bersyahadat, maknanya bukan Tapi kalau orang tu Islam tapi dia tak kenal diri, tak kenal Allah, dia fasik, jahil pada Allah kan, fasik. Itu bukan ujian. Kalau dia kena rumah terbakar ke, apa ni, bot dia tenggelam ke, banjir habis rumah dia kena ke, itu kalau bagi orang yang tadi saya cakap tadi, dia Islam juga tapi dia fasik, tak berapa kenal Allah, tak mau cari kenal diri, kenal Allah, itu maknanya itu teguran Allah. Tak apalah, baguslah juga, tanda Allah sayang kan, dia tegur, betul? Dia tegur supaya bila kena begini kau kembali kepada Allah. Tengok kau kena cari jalan kembali kepada Allah. Kalau dia tak bagi ujian macam ni, kau terus lalai. Jadi dia sayang, dia bagi kau musibah ni tadi, dengan teguran ni tadi kau sedar, aku kena cari mengenal diri, mengenal Allah. Aku kena kembali kepada Tuhan aku. Tak? Ada sebabkan kena musibah tu tadi. Itu maknanya tegur. Tapi kalau musibah yang melanda orang yang dah kenal diri, kenal Allah, itu bukan untuk Allah Ta'ala nak tegur. Itu Allah nak naikkan darjat. Faham Itu nak naikkan darjat. Jangan kita apa saja pun kita cakap ini ujian Allah, jangan. Kita tengok dulu, adakah kita dah cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Kalau kita dah duduk mengenal diri, mengenal Allah, itu kalau kena musibah, rumah terbakar ke, dihanyutkan apa, banjir ke apa rumah kita, itu Allah nak naikkan Jangan kita sama nilaikan. Oh ni dalam kampung ni semua ni kena musibah ni, Allah nak apa namanya bagi teguran. Tak semua. Kita kena tengok. Dia ada 3 kategori saya cakap tadi kan. Yang kafirnya tadi macam mana kalau dah kena musibah. Orang kafir tapi kena musibah juga. Itu Allah bagi peringat kau nanti kekal. Kalau kau teruskan gitu kau akan kekal. Itu semacam juga teguran tapi bawah lagi. Yang kedua orang Islam tapi dia tak kenal diri, tak beriman, dia lintah bukang lah jenis. Nak solat, tak nak solat sudah. Solat khusyuk ke tak khusyuk tak penting, yang penting buat. Mesti nak dapat ganjaran. Itu maknanya masih lagi orang yang pertengahan. Maknanya itu bukan ujian untuk naik taraf. Itu teguran Allah. Allah sayang. Jangan ni, jangan. Maknanya sayang kan? Sayang lagi. Tapi kalau yang saya cakap tadi, kalau dia dah kenal diri, kenal Allah, itu bukannya teguran, bukan saja bayar kontan kat dunia, hukuman, tetapi dia satu bentuk yang mendapatkan lagi nikmat zuk dengan Allah, nikmat lagi sedap dengan Allah nanti Allah nak bagi. Jadi kita tak mampu nak menyusun tingkatan-tingkatan, itu semua Allah yang susun. Sebelum dia nak bagi SPM, dia bagi kekuatan SPM, kau boleh jawab ilmu-ilmu tu dulu. Subhanallah, sayangnya Allah SWT ni. Cuma kita tak boleh nak olah, sebab kita jadi macam bila jadi ujian tu kita memaksa diri kita
Mana boleh, ini yang bukan salah aku. Gitu. Kita akan petikai kan, aku tak ada salah pun, mengapa benda ni terjadi pada aku. Kita akan petikai. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, kan? Ya Allah, ini semua daripada Engkau, ya Allah. Tak ada satu pun bergerak sesuatu halus jahara sekalipun, semuanya daripada Engkau, ya. Jadi tidak sia-sia kalau bawa lakukan apa pun. Dia letakkan kat situ. Jadi diri dia sentiasa aman dengan Allah. Apa pun ujian, dia dah bersedia dia dengan Allah. Bukan dia hebat, tapi dia hilangkan diri, dia rasa Allah yang akan menghadapi satu saat depan ni, satu saat. Yang penting diri dia selalu dengan Allah. Dia takuti tadi bukan ujian tu, dia takuti diri dia tak dengan Allah. Lebih dia takuti daripada. Sebab kalau ujian tu sampai, dia dengan Allah, dia tak risau. Tapi yang risau bila kena ujian tu, dia tak dengan Allah. Tu. Ni rahsia makna kita menghadapi, untuk kita menghadapi hidup-hidup kita ke depan ni. Jadi janganlah kita terlampau berani dan terlampau takut sangat. Sederhana aja. Itu nama sederhana. Sentiasa rasakan di Allah yang menghadapi setiap saat hidup kita. Apa yang akan berlaku, tetap akan berlaku pentakdiran dan juga pentadbiran Allah. Tetap akan berlaku. Tapi yang pentingnya kita selalu dengan Allah. Jadi pentadbiran dia tetap kita dengan. Itu maknanya orang ini yang dikata tadi, orang yang betul-betul yang Allah Ta'ala orang kata mutadun, mendapat petunjuk Allah. Allah ucapkan lagi berita-berita yang baik kepada orang begini, kerana dia lulus. Macam kita dapat sijil lah, sijil apa, tanda engkau dah lulus SPM ke, apa lagi, diploma ke, PhD ke, dapat tanda dia gitulah. Jadi berhasil, telah diuji, cop pam. Sekarang ni kita cakap kita belum dapat diuji, tak ada cop lagi. Malaikat pun tahu ni belum diuji, pelajaran ni belum cukup. Dia belum lagi cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Tadi Allah tak bagi ujian tu mesti datang pada Allah. Tapi kalau datang juga, mana dia nak tegur, so pergi belajar sungguh-sungguh mengenal diri, mengenal Allah. Bila kenal diri, kenal Allah betul-betul, baru dimantapkan dengan uji. 1, naik lagi 2, naik darjah 3 punya kita punya keyakinan kepada Allah. Daripada ilmu yakin, naik ainul yakin. Daripada ainul yakin, naik lagi hakul yakin. Hakul yakin, naik lagi kamalul yakin. Dah paling tinggi tu. Itu para Nabi punya yakin tu. Sentiasa kena apa pun dia tetap rasa Allah je. Allah yang buat, Allah yang susun, Allah yang gini. Padahal menimpa dia tu berat tu ujian. Sampai dibunuh Sayyidina Ali. Dah sampai sakaratul maut dah. Masih lagi cakap, ya Allah, aku tak risau orang bunuh aku cara macam mana pun. Kan? Yang penting aku dengan kau, ya Allah. Aku memaafkan orang tu. Sebab kau Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Jadi aku pun memaaf. Jadi Allah akan beri Ghafurur Rahim pada orang itu. Semua. Maknanya Sayyidina Ali dia telah mengamalkan sebelum ujian yang paling berat, sakaratul maut kan ujian yang paling berat. Last tu tadi macam-macam datang. Anak yang kita sayang, mak kita datang, semua ujian tu. Badan kita, seluruh anggota kita sakit. Rasulullah kata masa sakaratul maut, ni seperti ni begini, Rasulullah tunjukkan, tarik ketat ni, tarik begitu, dia nak cabut macam. Jadi malaikat maut ni, dia ketua malaikat maut tu, dia ada 40 malaikat lain yang tukang godik untuk lekangkan dia. Daripada ujung kaki ni dia lekangkan. Malaikat tu 40 orang, penolong malaikat Israel, cabut nyama kan. Dia dah sampai sini, baru dia klop meletup habis. Tapi nak sampai ke sini tu masing-masing punya bahagian lah. Ada daripada ujung kaki ni nak sampai ke tumit ni 5 tahun, baru dia lekang yang engkau dah sebati dengan dunia. Tapi orang selalu pulang kepada Allah, la ilaha illallah, matikan diri, mudah lah. Dia dah biasa keluarkan diri, dia mati serah pada Allah. Di dunia lagi, masih hidup. Itu pasal Rasulullah kata, matikan diri sebelum datang. Dia dah terbiasa. Kan? Bila dah terbiasa, dia dah bersedia untuk
mudahlah lekang kan. Kalau tidak ketat, dia godik lah 40 malaikat tu, dia godik. Daripada lutut daripada tumit ni, kaki ni pukul lali nak ke sini, nasiblah dia bagian masing-masing. Saya tak boleh nak cakap lain orang lain. Macam mana yang Allah nak bagi supaya datang kesedaran lagi. Ni habis orang tu aksiden mati, mengejut dia macam tu. Engkau dapat ni nampak macam mengejut, tapi dia punya slow motion dia. Kau rasa lah. Tapi kita minta sebenarnya ialah ini cerita ni tadi kepada orang-orang yang misal kata dia kat dunia ni terlalu cinta sangat. Memang susah nak berpisah roh dengan jasad dia tadi. Roh dia tu dengan jasad dia tadi dah sebati dengan kehidupan dia. Dia tak biasa lekangkan roh dia pulang balik kepada innalillahi wa inna ilaihi. Dia tahu tempat dia tu kepada Allah. Jadi bila sampai tahap sakaratul maut, dia dah sedia dah letak kat ujung hidung dia nafas dia dah. Dia dah serah diri pada Allah. Prap nampak nun wal kalami, nampak nur yang datang tadi, kenderaan Allah. Prap dia naik, dia dah biasa kenal kenderaan roh. Nama dia Nur Muhammad. Sebab kita kan roh kita asal daripada nur. Jadi kenderaan tu akan datang sikit di waktu sakaratul maut. Tapi tengoklah dia punya godik tu tadi, ya Allah, sakit ni. Tak ada lah nak dapat ceritakan. Sakitnya tadi kan, penduduk-penduduk dalam kubur tadi, makhluk-makhluk menjerit-jerit dengar sakitnya orang itu. Ya Allah, jangan main-main tu. Ya. Maka tu Rasulullah kata, mati, persiapan kita mati sebelum supaya kita Allah nak cabut kita mudah, kita sentiasa bersedia pulang kepada. Gitu juga lah tadi saya cakap tadi, kehidupan yang kita tanggung di dunia tadi, ada cinta Allah, ada bercampur lagi cinta lain. Tapi jangan lebih-lebih lah. Maknanya kita cinta Allah, bukan tak boleh cinta pada yang lain, boleh, tapi jangan over sangat, terlampau. Patut Allah tu yang terlampau, kita sangat-sangat cinta Allah. Jadi yang lain sekadar Allah suruh untuk kita menyintai, sekadar untuk sama-sama kerana dia menyintai Allah, kita pun menyintai dia. Tapi kalau dia buat salah, dia buat tak elok dengan Allah, jadi kita pun sendiri tak sama. Itulah maknanya perjalanan kehidupan kita ni tadi dah tentu dan pasti Allah akan. Tapi janganlah kita takut sangat sampai tak boleh nak pergi berniaga, tak boleh nak kerja, takut sangat mati. Jadi sederhana lah maknanya. Bila kita nak kerja tu, kita kena, Rasulullah kata, seolah-olah kamu nak hidup 1000 timbul semua. Ini tinggal bekerja. Aku nak mati ni. Dah malas nak bekerja nanti dah. Bos suruh buat lain yang kita buat. Bos tak ada, kita pun buat kerja kita, takut matilah. Dah tak betul lah. Maknanya kita bila kita nak kejar dunia, maknanya kita kena berkata, ya Allah, aku kena nak hidup 1000 tahun ni, aku kena ada bekalan. Jadi rajin, timur dah rajin. Bukan jadi tamak, maknanya rajin. Jadi rajin. Tapi kalau kita tinggal bekerja ingat mati, apa ni nak rajin dia? Aku ni nak mati buat apa? Aku nak susah-susah kan? Lama nak makan pun minta dengan orang, mencuri apa semua. Salah pasang. Tapi bila dalam ibadah, bayangkan kita nak mati sekejap lagi, ataupun besok kita nak mati, ataupun bila-bila masa ni malaikat ni maut tinggal nak cabut nyawa kita. Jadi kita ibadah tumbul khusyuk kepada Allah betul-betul. Tu Rasulullah bagi tahu. Bila bekerjalah kamu seolah-olah kamu nak hidup 1000 tahun, Nabi kata. Dan kalau buat ibadah, ibadahlah kamu seolah-olah kejap lagi ataupun sebentar lagi kau akan mati. Jadi timbul khusyuk betul-betul, kita harapkan Allah. Jangan kita tengah ibadah, nak pergi niaga ke tak ni? Dah jadi hilang dia punya apa? Kita salah letakkan tadi hadis Nabi tadi. Jadi kena faham, kehidupan kita gitu. Macam mana kita nak olahkan supaya diri kita selalu dengan Allah. Jadi pandailah kita kena manajemen, uruskan diri kita supaya tetap nombor satu dengan Allah. Tu urusan yang nombor satu. Yang lain-lain semua Allah akan uruskan mudah. Tapi kalau dengan Allah kita tak anggap tu penting, jadilah
Caca marba nama orang tua-tua dulu panggil cacamar, bersimpang siur. Tak tahu mana jalan depan, mana belakang, mana kanan kiri, kita tak tahu mana nak pergi satu masa. Simpang siur. Ibaratnya tadi benang kusut. Kita tak tahu mana yang mula dia, mana akhir dia nak buka. Sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Itulah tadi ya. Sedikit banyak. Ni hari saya tak boleh nak lama sangat sebab ada nikah tadi 6.45 dah, jadi kita ada 15 minit untuk Aziz nak cakap sikit. Tak ada. Okay. Di sini.